Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sang Abdul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan berangkat mempengerusikan persidangan khas Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Persidangan berlangsung di Jabatan Perdana Menteri, Jalan Perdana Menteri. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, selaku penasihat Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Pengurusi Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Timbalan Pengurusi 1 Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Timbalan Pengurusi 2 Majlis Mesyuarat Adat Istiadat, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, Timbalan Pengurusi 3 Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setia Diraja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris, Yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku penolong pengurusi Majlis Mesyuarat Adat Istiadat. Bacaan surah Al-Fatihah dan doa selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Datu Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Ahli-ahli Majlis Mesyuarat Adat Istiadat terdiri daripada Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Kshatriya, Yang Berhormat Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli Majlis Mesyuarat, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei, Pemerintah Angkatan Bersenjata di Raja Brunei dan Pihin-Pihin Menteri. Majlis Mesyuarat Adat Istiadat antara lain bertanggungjawab mengawasi perkembangan adat istiadat dari semasa ke semasa dan mengambil inisiatif yang bersesuaian dan memastikan pelaksanaan adat istiadat yang sempurna berdasarkan prinsip memelihara keaslian serta keutuhannya dan menyesuaikan serta memperelokkan amalannya mengikut perkembangan dan keadaan semasa. Istiadat perkahwinan diraja bagi paduka anak anda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi mencapai kemuncaknya pagi ini dengan Majlis Istiadat bersanding pengantin diraja. Majlis Istiadat pengantin diraja itu setentunya memberi peluang kepada rakyat dan penduduk, terutama golongan muda, untuk mengetahui mengenai sejarah dan keunikan perkahwinan diraja Brunei yang sememangnya kaya dengan adat dan tradisi. Ini adalah satu peluang untuk semua masyarakat di negara Brunei Darussalam untuk melihat dan menyaksikan majlis yang bersejarah ini, bukan saja untuk kita ni imbas balik sejarah dan khazanah negara Brunei Darussalam, malah juga untuk kita ni kongsikan kepada generasi-generasi seterusnya. Perlu diteruskan supaya generasi sekarang dan generasi yang akan datang dapat mengetahui akan fungsi perhiasan dan peralatan yang digunakan, supaya perhiasan dan peralatan perkahwinan diraja ini tidak akan pupus. Memberikan fungsi dan peranan alat-alat tersebut di Artibiah juga adalah satu langkah yang sangat baik untuk mengenalkan
perhiasan tersebut kepada generasi muda. Okey, supaya indah hapus ditelan modernisasi pada masa ini. Setakat manapun era modernisasi zaman pada ketika ini, adat seperti yang dilaksanakan dalam adat perkawinan diraja itu hendaklah dikekalkan dan akan menjadi ikutan turun-temurun. Walaupun masa ni zaman kita serba moden, namun adat dan budaya itu kalau boleh ia mesti dikekalkan untuk menjadi satu ristaan dan juga salah satu warisan negara kita di negara Brunei Darussalam. Menjadi penglihatan kepada orang luar, bangsa-bangsa lain yang Ketani itu betul-betul mengamalkan adat istiadat Ketani dengan begitu teratur dan sempurna. Kehalusan seni warisan budaya yang diwarisi sejak dahulu lagi yang begitu signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara sesudah tentunya memberi rangsangan kepada seluruh rakyat dan penduduk negara ini untuk sama-sama memelihara khazanah warisan bangsa. Bersempena dengan Majlis Istiadat bersanding pengantin diraja hari ini, orang ramai boleh menyaksikan Majlis Istiadat Gilang Gemilang tersebut secara langsung melalui semua saluran TV, RTB dan RTB Go. Majlis Istiadat bersanding pengantin diraja yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fadzilah Lubabul Bolkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi akan berlangsung pada hari Ahad 20 Jamadil Akhir 1443 Hijrah bersamaan 23 Januari 2022 Masihi bertempat di Balai Singgasana Indrabuana, Istana Nurul Iman. Siaran langsung di kesemua saluran televisyen Brunei pada pukul 10 pagi dan siaran langsung boleh juga diikuti melalui rangkaian Radio Brunei, Nasional FM, Pilihan FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM pada sekitar pukul 10.15 pagi. Ikuti siaran ulangan rancangan khas majlis pada pukul 11 malam melalui saluran televisyen Brunei, RTB Perdana dan RTB Sukma Indra. Siaran majlis boleh diikuti secara dalam talian melalui platform RTB Go dan Facebook Live Radio Television Brunei. Allah peliharakan pengantin diraja. 18 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan kemarin yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 16,084 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Daripada jumlah tersebut, 16 adalah kes tempatan, manakala 2 adalah kes import. Jumlah kes baru ini adalah hasil daripada 1,469 jumlah ujian makmal yang dilakukan dalam tempoh 24 jam. Oleh itu, kadar kes positif ialah sebanyak 1.2%. Di kalangan kes-kes yang sedang dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, tiada ada kes dalam kategori 4 maupun kategori 5. 32 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 15,632 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 350 kes. Sementara itu, kadar pengisian di pusat-pusat pengasingan di seluruh negara atau bed occupancy rate ialah sebanyak 9.3%. Menteri Kesihatan turut mengongsikan pencapaian program vaksinasi kebangsaan sehingga 21 Januari 2022. Pencapaian program vaksinasi kebangsaan adalah seperti berikut. Kadar keseluruhan penduduk yang telah menerima sekurang-kurangnya 1 dos vaksin ialah 94.7%. Kadar bagi yang telah menerima 2 dos vaksin ialah 93.9%. Manakala kadar bagi yang telah menerima 3 dos ialah 36.1%.
Kementerian Kesihatan juga memaklumkan mengenai perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak bagi perkhidmatan rumah ke rumah akan dijalankan minggu depan bagi pesakit-pesakit yang terpilih. Perkhidmatan rumah ke rumah ini adalah dijalankan di beberapa mukim dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang pada tarikh-tarikh berikut. 24 Januari 2022 di Mukim Brakas A, Mukim Brakas B, Mukim Mentiri dan Mukim Serasa. 25 Januari di Mukim Telisai, Mukim Pekan Tutong, Mukim Keriam, Mukim Kiudang, Mukim Seriat dan Mukim Liang. 26 Januari di Mukim Kiudang dan Mukim Kuala Belait. 27 Januari di Mukim Ukong dan beberapa mukim di kawasan Kampung Air. 29 Januari di Mukim Lamunin, Mukim Kiudang dan beberapa mukim di kawasan Kampung Air. Pesakit yang memenuhi kriteria bagi perkhidmatan rumah ke rumah akan lebih awal dihubungi oleh pihak Kementerian Kesihatan bagi saringan awal. Dan mereka adalah diminta untuk memberikan nombor kad pengenalan atau pasport serta kad atau nombor BRUHIMS jika ada. Bagi sekatan pergerakan yang jalankan dari jam 12 malam hingga 4 pagi, sebanyak 2 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara. Kementerian Pembangunan telah mengeluarkan garis panduan langkah-langkah kawalan COVID-19 khususnya bagi industri pembinaan dalam usaha mengawal penularan wabak tersebut. Antaranya pihak kontraktor dan syarikat pembinaan dikehendaki memastikan semua pekerja dan pelawat untuk melengkapkan sekurang-kurangnya 2 dos vaksin dan melakukan ujian saringan ART sekali setiap 2 minggu. Ketika ditemui semasa lawatan kerja ke beberapa buah tapak projek di bawah Rancangan Kemajuan Negara RKN ke-11 yang dikendalikan oleh Jabatan Kemajuan Perumahan dan Jabatan Kerja Raya. Kemarin Menteri Pembangunan menjelaskan di sebalik cabaran COVID-19, pelaksanaan projek di bawah Rancangan Perumahan Negara RPN Kampung Lugu Fasa 2 berjalan dengan lancar dan dijangka siap pada pertengahan tahun hadapan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Jurutera Awang Haji Suhaimi bin Haji Ghaffar juga berkata, projek pembinaan kira-kira 750 unit rumah teres di RPN Kampung Tanah Jambu Fasa 7 pula pada masa ini dalam proses penilaian tawaran sementara projek membaik pulih dan menyiapkan 140 unit rumah teres di RPN Kampung Rimba dijangka siap penghujung tahun ini. Manakala projek-projek yang termasuk dalam skop kerja ini adalah membuat juga infrastruktur di sebelahnya yang luasan sebanyak 86 hektar. So projek ini insya-Allah akan dipantau sentiasa dan mudah-mudahan dia akan menepati rancangan-rancangan projek kemajuan negara untuk perumahan kepada rakyat dan penduduk negara ini. Sementara itu, projek pembinaan jejambat dari Lebuh Raya Muara Tutong ke RPN Lugu yang dijangka siap Mac ini diharap akan memendekkan masa perjalanan para pengguna jalan raya untuk menuju ke daerah Brunei dan Muara. Manakala projek membaik pulih Jalan Tutong Lama melibatkan kerja-kerja membaiki permukaan jalan, pembinaan longkang konkrit dan melebarkan sebahagian jalan. Projek tersebut dijangka siap Februari ini menyertai rombongan Datuk Seri Paduka Arkitek Awang Haji Marzuki bin Haji Mohsen, Timbalan Menteri Pembangunan dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris diteruskan lagi malam dan awal pagi tadi dengan 5 perlawanan. Everton yang menjadi tuan rumah kepada Aston Villa tewas 0-1. Brentford kalah 1-2 kepada Wolverhampton. Leeds United yang berdepan Newcastle United juga tewas 0-1. Manchester United menang 1-0 ke atas West Ham United, manakala pendahulu Liga Manchester City seri 1 sama dengan Southampton. Dengan bahan-bahan berita itu tadi, berita pagi berakhir di sini. Kita kembali bersama rakan-rakan penyampai rampai pagi untuk membawakan bahan-bahan menarik seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pelihara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Auda, alhamdulillah Auda, kita kembali lagi ke Rampai Pagi yang dibawakan secara langsung terus ke kaca TV Auda daripada Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisi Brunei. Dan hari ini Auda ialah edisi untuk 20 hari bulan Jamadil Akhir 1443 Hijrah bersamaan dengan 23 Januari tahun 2022 Masihi. Auda bersama dengan saya Senini Idris dan rakan penyampai saya Hani Yusof bersama Auda di rancangan Rampai Pagi hari ini. Dan Rampai Pagi hari ini sebentar lagi akan menutup tirainya dan insya-Allah selepas ini seluruh rakyat akan menyaksikan ni kemuncak istiadat perkahwinan diraja iaitu majlis persandingan diraja di antara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi. Sebentar lagi akan kita saksikan bersama liputan bersama rakan tugas kita. Betul. Dan siaran langsung ini akan dibawa terus ke kaca TV Auda daripada Balai Singgasana Indra Buana Istana Nurul Iman. Dan hari ini rasanya lebih molek, lebih cantik kalau tadi tutup Rampai Pagi, siaran Rampai Pagi untuk hari ini dengan mengongsikan beberapa rangkap pantun untuk menyerikan lagi suasana di Rampai Pagi pada hari ini dan untuk menaikkan lagi semangat kita ni sama-sama kita ni meraihkan adat istiadat perkahwinan diraja ini. Betul. Ingin kita ni mendengarkan tu juga. Boleh kita ni mulakan? Boleh kita mulakan pantun kita hari ini untuk penutup Rampai Pagi. Cahaya terang sang purnama dihias cantik bintang berjuta. Manis jelita putri baginda berpadu jiwa kacak belia. Dengarkan saya punya. Kini harinya telah pun tiba. Berita gembira dinanti jelata. Muda bestari mempelai diraja. Bersatu jiwa janji di kota. Alhamdulillah. Adat dijunjung, adat dilaung. Muda bestari duduk bersanding. Moga dilindungi Allah yang agung. Mempelai diraja kekal seiring. Hari bersejarah diraikan negara. Sejarah ditempa dirafakkan doa. Muda bestari mempelai diraja. Muda bestari bahagia selamanya. Alhamdulillah. Kita ni doakan sama-sama semoga kita ni tuhunkan kepada Allah SWT, kita ni merafakkan doa kepada Allah SWT, semoga Allah sama-sama memelihara dan juga melindungi pengantin diraja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ada beberapa minit lagi. Belum lagi. Ini untuk kita kongsikan beberapa maklumat ni. Tapi ada penonton sebentar lagi pada pukul 9.25 minit pagi nanti kami akan membawakan kepada penonton Rampai Pagi Majlis Istiadat Bersanding Pengantin Diraja. Pada hari ini hari Ahad 20 Jamadil Akhir 1443 Hijrah bersamaan dengan 23 Januari tahun 2022 menjadi saksi untuk majlis persandingan istiadat bersanding pengantin diraja di antara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti ke bawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi yang akan dibawakan terus secara langsung daripada Balai Singgasana Indra Buana Istana Nurul Iman. Ya, dan kita juga dapat menyaksikan siaran langsung di kesemua saluran TV RTB, RTB Perdana, Aneka dan juga Sukma Indra pada hari ini nanti 11 malam ni dapat kita ni saksikan bersama siaran rancangan khas sebenarnya di RTB Perdana dan juga Sukma Indra. Betul. Jadi kepada mereka yang menyaksikan kita menggunakan aplikasi RTB Go, terima kasih kami ucapkan. Jadi bis kita mungkin kalau menggunakan aplikasi RTB Go pastikan Auda telah pun mengemaskinikan aplikasi RTB Go Auda sebab masa-masa ini tadi telah mempunyai version 2 ni version 2.0 2.0. Pastikan aplikasi Auda telah pun dikemaskini. Dan mungkin ada yang menyaksikan kami menggunakan aplikasi Facebook, laman sesawang Facebook RTV News. Terima kasih juga kami ucapkan di manapun Auda berada. Mungkin ada yang menonton kami daripada negara luar. Mungkin daripada negara Asia, daripada Indonesia, Malaysia, Singapura ataupun mungkin daripada nun jauh di sana ni Hani. Mungkin daripada United Kingdom. Rasanya United Kingdom mungkin pukul 1 pagi rasanya. Tapi tetap jualnya kalau walaupun
segala penuntut-penuntut kita ni yang mungkin belajar di luar sana dan juga ada pekerja-pekerja rakyat negara dan penduduk negara Brunei Darussalam yang berada di luar negara tetap ingin meraihkan bersama adat istiadat majlis perkahwinan diraja ini. Dan ini adalah salah satu cara untuk kita ni memperlihatkan keunggulan falsafah negara yang mengunggulkan falsafah Melayu, Islam Beraja dan juga negara zikir. Kerana di setiap majlis itu, kalau kita ni saksikan, dapat kita ni saksikan ni menggambarkan kebesaran dan juga kehalusan dan keunikan seni warisan budaya yang sentiasa kita ni kagumi. Betul. Cukup kaya negara kita ni, alhamdulillah, dengan pelbagai budaya dan cara kita ni mempraktikkan Melayu Islam Beraja dalam kehidupan kita ni seharian. Alhamdulillah. Baiklah, ada untuk tidak melengahkan masa lagi, rasanya pagi akan melabuhkan tirainya. Di sini kita akan membawakan auda istiadat perkahwinan diraja. Majlis istiadat bersanding pengantin diraja di antara Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Fazilah Lubabul Bolkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Waqtaullah dengan Yang Mulia Awang Abdullah Nabil Mahmud Al-Hashimi daripada Balai Singgasana Indrabuana Istana Nurul Iman. Ya, untuk terakhir kalinya marilah kita sama-sama meraihkan istiadat perkahwinan diraja ini dengan merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dan mendoakan agar kedua-dua mempelai diraja sentiasa berbahagia dan sentiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala juga. Amin. Allah selamatkan pengantin diraja. Betul. Baiklah, rasanya sehingga di sini saja. Rampai Pagi hari ini Auda penonton. Terima kasih kerana memilih Rampai Pagi sebagai teman Auda untuk hari ini. Saya Dini Idris. Dan saya Hanibah Yusof. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.